Untuk tempoh 10 tahun kebelakangan ini, kita telah lihat pelbagai insiden nahas udara tempatan. Jurutera berusaha mencari idea yang dapat membantu meningkatkan lagi teknologi keselamatan pesawat. Pernahkah anda terfikir kenapa konsep payung terjun tidak digunakan secara komersial sama ada di dalam maupun luar kapal terbang? Idea payung terjun merupakan idea yang boleh dikatakan praktikal dan tidak praktikal bermasa yang sama. Praktikal bagi pesawat ringan dan digunakan dalam ketenteraan juga. Dari satu segi, payung terjun boleh diletak di bawah setiap tempat duduk dan terdapat jaket keselamatan untuk kecemasan jika pesawat terjunam ke dalam air. Dan pesawat dipasang dengan topeng oksigen sekiranya tingkap pecah ataupun pesawat kehilangan tekanan. Secara teknikal, diakui bahawa pembekalan payung terjun individu kepada penumpang adalah tidak praktikal. Bolehkah anda bayangkan barisan 300 lebih penumpang panik dan tidak pernah guna payung terjun, cuba menyesuaikan pelongsor mereka, belajar bagaimana untuk mengendalikannya dan sampai ke pintu keluar semasa pesawat menjunam. Kita boleh faham jika yang menggunakannya adalah seorang dewasa, tapi pernahkah anda terfikir bagaimana seorang bayi ataupun seorang yang lebih tua menggunakan payung terjun? Jadi walaupun payung terjun peribadi tidak praktikal, kenapa kita tidak boleh memasang payung terjun besar pada pesawat itu sendiri? Kekal hingga akhir video ini bagi meneliti dengan lebih mendalam konsep kejuruteraan ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, tanpa membuang masa lagi. Jawapan kepada persoalan sama ada payung terjun boleh dipasang pada pesawat atau tidak, jawapannya adalah ya, boleh. Dalam sesetengah situasi, anda boleh memasang payung terjun besar untuk dikendalikan dalam kecemasan. Jadi, jika boleh, kenapa pesawat komersial tidak mempunyai payung terjun yang dipasang sebagai satu standard kecemasan? Dan adakah menggunakannya menjadikan kita lebih selamat dalam keadaan kecemasan? Kita telusuri dahulu hujah utama. Payung terjun pesawat sebenarnya merupakan pilihan pada beberapa model popular seperti rangkaian Cirrus SR-22. Terdapat juga firma seperti BRS membekalkan kit payung terjun untuk banyak pesawat penerbangan ARM termasuk Cessna. Dikenali sebagai payung terjun balistik. Payung terjun seluruh pesawat ini berfungsi menggunakan prinsip yang sama seperti payung terjun yang digunakan oleh penerjun udara dengan hanya memperlahankan penurunan pesawat secara menegak dengan memberikan rintangan udara yang besar. Perbezaan utama ialah bagaimana ia digunakan. Pelongsor peribadi sering digunakan melalui tali yang ditarik atau secara automatik dari tali yang dipasang pada pesawat terjun udara. Payung terjun balistik yang lebih besar digunakan menggunakan roket kecil untuk menyediakan pembukaan pelongsor yang pantas dan serba boleh sekiranya berlaku kecemasan. Jika kita boleh meletakkan payung terjun pada pesawat, kenapa kita tidak masukkannya ke dalam pesawat komersial? Yang pertama, data menunjukkan terdapat jumlah kematian yang rendah pada pesawat komersial. Sebelum kita menambah sebarang berat tambahan, kerumitan dan faktor risiko memasang payung terjun balistik pada pesawat komersial, soalan pertama yang perlu ditanya, apakah masalah yang kita cuba selesaikan? Penerbangan komersial pada asasnya adalah selamat seperti yang pernah berlaku. Jadi terdapat alasan kuat untuk mempersoalkan pemasangan payung terjun pada pesawat sama ada jika ia dapat meningkatkan tahap keselamatan ataupun tidak. Pada tahun 2020 dan 2021, terdapat hanya 4 kemalangan di seluruh dunia yang melibatkan pesawat komersial. Di kalangan syarikat penerbangan barat, terdapat sifar kemalangan. Kadar kemalangan maut bagi syarikat penerbangan utama Amerika Syarikat, iaitu perkhidmatan berjadual, adalah sebanyak 0.0 bagi setiap 100,000 jam penerbangan pada tahun 2020. Ini berbeza dengan ketara dengan penerbangan ARM yang mencatat 323 kematian di atas kapal dan kadar kemalangan maut sebanyak 1.049 bagi setiap 100,000 jam penerbangan. Sebaliknya, pada pesawat penerbangan ARM yang lebih kecil di mana payung terjun keseluruhan pesawat kadangkala dipasang, statistik menceritakan kisah yang sedikit berbeza.
Oleh itu, walaupun konsep kejuruteraan ini boleh dipertikaikan, terdapat keperluan untuk payung terjun keselamatan tambahan yang boleh dibawa ke penerbangan umum. Untuk pesawat komersial, nampak gayanya tidak banyak manfaatnya. Tahukah anda, payung terjun bahkan telah digunakan untuk menurunkan kenderaan berperisai dengan pantas dan selamat? Ya, pihak tentera telah pun menggunakan konsep ini. Dari aspek lain, kecemasan jarang dapat diselesaikan dengan payung terjun. Sebab utama yang kedua untuk tidak menggunakan payung terjun pada pesawat komersial ialah jenis kemalangan yang berlaku. Payung terjun sebenarnya tidak begitu berkesan dalam kebanyakan kecemasan pesawat komersial. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) menyediakan senarai faktor risiko kemalangan utama yang mempengaruhi penerbangan komersial. Secara keseluruhan, terdapat 5 faktor utama. Yang pertama, control flight into terrain. Yang kedua, loss of control in flight. Yang ketiga, mid-air collision. Yang keempat, runway excursions. Dan yang kelima, runway incursions. Daripada 5 risiko keselamatan utama dalam penerbangan komersial, payung terjun hanya akan digunakan untuk salah satu kategori insiden sahaja, iaitu kehilangan kawalan dalam penerbangan. 2/5 daripada kategori risiko utama adalah semasa masih di lapangan. Seperti yang kita telah lihat, kemalangan pesawat komersial adalah sangat jarang berlaku dan seperti yang ditunjukkan oleh data sepanjang dekad yang lalu, sebahagian besar kemalangan maut termasuk loss of control in flight berlaku pada pendekatan akhir ataupun semasa pendaratan. Dalam keadaan ini, di mana pesawat berada sangat dekat dengan tanah, tidak mungkin bagi payung terjun melakukan sebarang perbezaan. Juruterbang dilatih mengendalikan sebarang kecemasan bermula dari kebakaran atau asap di atas kapal, kegagalan enjin, serangan burung maupun drone ataupun tekanan yang tidak stabil. Kecemasan yang dinyatakan tidak boleh diselamatkan melalui payung terjun semata-mata. Jika kebakaran berlaku, ia akan berlaku sepantas kilat. Dengan memasang payung terjun tidak membantu sebenarnya. Akan tetapi, masalah kerosakan pada aileron, rudder, elevator maupun flap boleh menggunakan payung terjun, tetapi adakah ianya sesuai? Adakah ia praktikal? Untuk tujuan tersebut, anda memerlukan payung terjun yang sangat besar. Walaupun payung terjun keseluruhan pesawat telah dipasang pada pesawat yang membawa sehingga 10 penumpang, pesawat komersial adalah berbeza sama sekali. Pesawat komersial moden adalah sangat besar. Boeing 777-300ER sebagai contoh, mempunyai lebar sayap melebihi 60 meter dan panjangnya hampir 74 meter. Beratnya adalah 350,000 kilogram. Payung terjun yang boleh menurunkan pesawat sebesar ini dengan selamat sebenarnya tidak wujud. Dan jika jurutera mampu melakukannya, mereka memerlukan kira-kira 1 kaki persegi ataupun 0.1 meter persegi bahan untuk menurunkan 0.5 kilogram pesawat. Walaupun payung terjun udara adalah sekitar 100 kaki persegi, kira-kira 9 meter persegi. Menggunakan anggaran kasar ini daripada syarikat payung terjun balistik komersial BRS, bermakna payung terjun bersaiz 777 mestilah lebih kurang 700,000 kaki persegi. Ini adalah lebih kurang 250 kali ganda saiz gelanggang tenis. Ini bukan sahaja menambah jumlah yang besar, tetapi ia memerlukan sistem roket balistik gergasi untuk melancarkan payung terjun dengan betul dan berulang. Oleh itu, walaupun payung terjun seluruh pesawat secara teknikalnya boleh dicipta, ia bukanlah penyelesaian praktikal untuk pesawat komersial. Prosesnya sangat rumit. Akhir sekali, satu lagi sebab kenapa payung terjun pesawat tidak dipasang sebagai satu standard ialah kerana payung terjun juga boleh gagal atau menghadapi isu teknikalnya tersendiri. Seperti yang telah kita sentuh sebelum ini, perbezaan utama antara pelongsor skydivers dan payung terjun yang dipasang pada pesawat adalah kaedah pasang atur dan penggunaannya. Payung terjun balistik bergantung pada motor roket kecil untuk melancarkan pelongsor gergasi dengan selamat. Pesawat komersial direka bentuk supaya selamat dan boleh dipercayai. Semasa pembuatan pesawat, jurutera menjalankan sejumlah besar ujian keselamatan dan mematuhi sejumlah besar peraturan. Pesawat ringan yang dipasang dengan payung terjun ialah Cirrus SR-22. Latihan tambahan mengenai masa dan cara menggunakan payung terjun telah secara beransur-ansur meningkatkan rekod keselamatan pesawat ringan ini dan menjadi yang terbaik dalam industri. Walau bagaimanapun, sejak pengenalan payung terjun balistik pada pesawat yang lebih kecil, terdapat beberapa perdebatan mengenai kesannya terhadap keselamatan. Iaitu dengan memasang payung terjun, adakah juruterbang mengambil lebih banyak risiko? Dan oleh itu, akhirnya mengalami lebih banyak kemalangan disebabkan oleh jaringan keselamatan ini.
Juruterbang dilatih mengendalikan kerosakan enjin tunggal, mengawal kapal terbang yang sedang menjunam dan pelbagai isu teknikal lain. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolek signing off from space.